Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Fitri binti Osman dari kelas DSM 4B. Hari ini saya nak buat pembentangan tentang siasatan dalaman. Seterusnya pengenalan. Siasatan dalaman merupakan proses tindakan disiplin di atas kesalahan salah laku yang dilakukan oleh pekerja dalam organisasi. Apabila seorang pekerja dituduh atas sesuatu salah laku dan diberi peluang untuk menjawab tuduhan tersebut, peluang tersebut diberikan untuk memberi penjelasan itu menjawab pertuduhan hendaklah diberi sebelum hukuman dijatuhkan. Pekerja yang dituduh diberi peluang untuk mendengar keterangan dan menyoal saksi-saksi satu persatu. Tertuduh diberi semua dokumen atau keterangan untuk disemak atau diteliti serta diberi peluang untuk membuat pertanyaan kepada saksi-saksi yang menyerahkan dokumen atau keterangan tersebut. Seterusnya ialah kes Rozila binti Abdul Rashid dan Tenaga Nasional Berhad. Rozila binti Abdul Rashid ialah pihak yang menuntut telah memulakan pekerjaan dengan pihak syarikat sebagai jurutarif tingkatan biasa di cawangan Pasir Mas pada 2 April 1994. Pihak yang menuntut kemudiannya dinaikkan pangkat pada 1 Jun 1995 sebagai kerani atau jurutarif melalui surat bertarikh 14 Ogos 1995 dengan kenaikan gaji minima antara RM725 hingga RM1,700 serta dibayar allowance elektrik sebanyak RM43 sebulan. Sebelum PYM dibuang kerja oleh pihak syarikat, beliau telah menerima memorandum surat tunjuk sebab atau salah laku berat yang dikeluarkan oleh pihak syarikat bertarikh 24 Julai 2014. Dalam memorandum tersebut, pihak yang menuntut telah diminta untuk menunjukkan sebab berdasarkan laporan yang telah diterima yang menyatakan bahawa beliau telah didapati mengambil wang sewaktu menjalankan tugas sebagai jurumawang berjumlah RM14,000 dari mesin kutipan wang no 1 dan 2 di Pusat Khidmat Pelanggan. Sehubungan dengan itu, pihak yang menuntut dikehendaki untuk hadir dalam satu siasatan dalaman dan setelah sesi siasatan dalaman selesai dijalankan, pihak syarikat telah mengenakan hukuman buang kerja terhadap pihak yang menuntut yang berkuat kuasa mulai 13 Ogos 2015 melalui satu memorandum bertarikh 13 Ogos 2015 juga. Definisi: proses siasatan dalaman adalah satu proses yang dijalankan oleh majikan terhadap pekerja atau kaki tangannya yang didakwa melakukan salah laku yang melanggar tata cara kerja atau etika pekerjaan sesebuah syarikat sebelum sebarang tindakan diambil terhadap pekerja tersebut. Kepentingan siasatan dalaman. Menjadi tanggungjawab statutori, siasatan dalaman adalah bukti yang boleh dipercayai bahawa majikan telah mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk memastikan bahawa pekerja diperlakukan dengan adil sekiranya dakwaan salah laku dilaporkan. Sekiranya pekerja memfailkan kes terhadap majikan mereka kerana pemecatan yang salah atau tidak adil, hakim pasti akan memeriksa siasatan dalaman untuk membuktikan bahawa tindakan majikan itu adil dan sewajarnya. Namun, meskipun pelancaran siasatan dalaman dijelaskan sebagai kewajipan berkanun di bawah Undang-Undang Pekerjaan 1955, undang-undang tersebut tidak menentukan bagaimana sesuatu inkuiri harus dijalankan dan apa yang dianggap sebagai siasatan wajar yang memenuhi keperluan di bawah undang-undang. Oleh itu, terdapat skop tafsiran yang luas mengenai bagaimana siasatan dalaman dijalankan yang biasa bergantung pada keadaan tertentu dan keseriusan dalam laku pekerja. Kekurangan sumber undang-undang ini boleh mengelirukan majikan dan kaki tangan sumber manusia. Namun, itu tidak boleh menghalang mereka untuk melakukan siasatan dalaman yang tepat kerana hukuman akibat kegagalan melakukannya boleh menjadi berat jika pekerja memutuskan untuk memfailkan tuntutan pemecatan salah atau tidak adil. Tata cara siasatan dalaman. Garis panduan kehendak tata cara dalam mengendalikan siasatan dalaman ini adalah bagi memastikan tiada berlaku berat sebelah atau mana-mana pihak terjejas apabila suatu keputusan dilakukan. Tata cara ini dapat memastikan suatu keputusan penyiasatan dan pembicaraan siasatan dalaman itu adil dan saksama dapat dicapai bagi mengekalkan keharmonian antara semua pihak berkekalan. Oleh itu, untuk menjalankan tata cara suatu siasatan dalaman, beberapa garis panduan perlulah dilakukan seperti berikut. Yang pertama ialah siasatan perlu dilakukan secepat yang mungkin selepas aduan dibuat. 2. Pihak tertuduh perlu diberikan butir-butir salah laku yang dilakukannya secara bertulis dan diberi masa yang mencukupi untuk membela diri. 3.
pihak tertuduh perlu diiringi bersama oleh kesatuan sekerja atau wakilnya semasa siasatan dilakukan. 4. Siasatan dibuat berdasarkan penyiasatan terhadap salah laku. 5. Pemeriksaan terhadap saksi hendaklah dibenarkan. 6. Nota-nota prosiding dan keputusan akhir hendaklah direkodkan bagi membuktikan bahawa siasatan telah dilakukan dengan sempurna. Proses siasatan dalaman. Prosedur untuk diikuti apabila seorang pekerja dituduh melakukan perbuatan salah laku serius adalah seperti berikut. Yang pertama ialah menyiasat. Sebelum mengenakan apa-apa penalti ke atas pekerja kerana perbuatan salah laku serius, keperluan pertama adalah menjalankan penyiasatan teliti. Siapa yang layak sekali untuk menjalankan penyiasatan bergantung kepada jenis tuduhan ke atas pekerja tersebut. Yang kedua ialah surat tunjuk sebab. Ia adalah satu amalan yang wajar untuk mengeluarkan suatu surat tunjuk sebab kepada pekerja yang dituduh, sama ada di awal penyiasatan atau selepas penyiasatan awalan tamat. Surat tunjuk sebab akan senaraikan tuduhan-tuduhan ke atas beliau dan mengarahkan beliau menjawab tuduhan tersebut sebelum tarikh tertentu, biasanya dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Seterusnya, penggantungan. Semasa penyiasatan ke atas tuduhan salah laku, pihak majikan berhak untuk menggantung pekerja berkenaan. Hak pekerja bergantung sama ada beliau dilindungi oleh akta pekerjaan atau tidak. Pekerja yang berada dalam skop akta pekerjaan boleh digantung kerja dengan mendapat separuh gaji sehingga 2 minggu semasa beliau disiasat kerana disyaki bersabit dengan salah laku. Sekiranya dengan sebab apa sekalipun, penyiasatan mengambil masa lebih daripada 2 minggu, penggantungan pekerja boleh dipanjangkan tetapi beliau mesti dibayar gaji penuh. Jikalau diputuskan bahawa tidak ada bukti yang kukuh bahawa pekerja bersalah atau jikalau beliau didapati tidak bersalah oleh panel siasatan dalaman, separuh gaji yang ditahan mesti dibayar kepada beliau. Sekiranya seorang pekerja yang dituduh membuat salah laku tidak dilindungi oleh akta pekerjaan, beliau masih boleh bergantung kerja semasa penyiasatan tetapi beliau mesti dibayar gaji penuh dalam tempoh tersebut. Seterusnya ialah persiapan untuk siasatan dalaman. Sekiranya satu penyiasatan mendedahkan bukti bahawa pekerja itu bersalah, satu siasatan dalaman mesti diadakan. Persiapan yang diperlukan untuk siasatan dalaman termasuk lantik seorang pendakwa, sediakan bilik siasatan dalaman, keluarkan notis siasatan dan tuduhan kepada pekerja. Yang terakhir ialah menjalankan siasatan dalaman. Siasatan dalaman tidak perlu merumitkan atau terlalu formal. Walau bagaimanapun, sekiranya seorang pengurus akan dituduh membuat salah laku, mungkin elok dapatkan nasihat daripada pihak perunding atau daripada seorang peguam. Jikalau staf HR belum pernah menghadiri siasatan dalaman, mereka patut ikuti satu program latihan mengenai topik ini. Pihak penyedia latihan ada menawarkan banyak latihan seumpamanya. Proses mahkamah sebagai panduan. Dalam satu perbicaraan jenayah, seorang tertuduh dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan kesalahannya. Tertuduh merupakan seseorang yang telah didakwa atas suatu kesalahan jenayah di mahkamah. Pertuduhan terhadap tertuduh difailkan oleh pegawai pendakwa. Pegawai pendakwa adalah pegawai undang-undang yang memerlukan prosiding kehakiman terhadap tertuduh. Sebelum memulakan proses perundangan terhadap tertuduh, pegawai pendakwa hendaklah terlebih dahulu mempunyai bukti-bukti yang kukuh dan mencukupi. Sekiranya bukti-bukti terhadap tertuduh tidak didapati mencukupi, maka pegawai pendakwa akan meminta supaya siasatan terus dijalankan sehinggalah bukti-bukti yang mencukupi diperolehi. Oleh yang demikian, pegawai pendakwa hanya akan mendakwa tertuduh di mahkamah apabila pegawai pendakwa mendapati bukti-bukti terhadap tertuduh adalah mencukupi. Sehubungan itu, pegawai pendakwa dikatakan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bukti-bukti terhadap tertuduh adalah lengkap dan mencukupi sebelum melakukan proses pendakwaan di mahkamah. Bukti-bukti ini kemudiannya akan dikemukakan di mahkamah untuk diadili. Kemudiannya, pihak pendakwaan dan pembelaan akan bergila-gila untuk membentangkan bukti masing-masing di mahkamah. Mahkamah selanjutnya akan mendengarkan semua keterangan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan dan pembelaan. Sesungguhnya, mahkamah hanya akan membuat keputusan setelah mendengar dan menilai semua keterangan yang diberikan oleh pihak pendakwaan dan pembelaan dan mendapati bahawa semua bukti tertuduh adalah di luar keraguan yang munasabah. Justru itu, untuk mensabitkan tertuduh atas sesuatu kesalahan jenayah, bukti-bukti terhadap tertuduh mestilah memenuhi kriteria tertentu.
Oleh yang demikian, dalam sistem keadilan jenayah, istilah sehingga tiada keraguan yang munasabah digunakan sebagai standard pembuktian dalam kes pendakwaan jenayah. Istilah ini menunjukkan betapa tingginya tahap pembuktian yang dikendaki oleh mahkamah untuk mensabitkan petuduh atas sesuatu kesalahan jenayah. Dengan erti kata lain, pihak pendakwaan mestilah membuktikan kesnya sehingga tiada keraguan yang munasabah dalam suatu kes jenayah. Pihak pendakwaan juga hendaklah mengemukakan bukti yang memenuhi tahap pembuktian tersebut untuk menjamin sabitan terhadap tertuduh. Oleh sebab itu, sekiranya pihak pendakwaan berjaya membuktikan kesnya terhadap tertuduh sehingga tiada keraguan yang munasabah, maka mahkamah hendaklah mensabitkan tertuduh atas kesalahan itu. Sehubungan itu, bukti-bukti yang dibawa ke mahkamah adalah sesuatu perbicaraan jenayah adalah penting. Bukti merupakan faktor utama bagi tertuduh untuk mendapatkan sesuatu sabitan atau pembebasan. Oleh itu, pihak pendakwaan hendaklah mengenal pasti segala bukti yang perlu dikemukakan di mahkamah supaya pihak pendakwaan dapat membuktikan kesnya sehingga tiada keraguan munasabah. Berkaitan dengan hal itu juga, salah satu bukti yang signifikan dalam suatu perbicaraan jenayah adalah testimoni daripada saksi. Testimoni bermaksud suatu kenyataan lisan atau bertulis yang diberikan dalam mahkamah. Saksi pula adalah seseorang yang memberikan keterangan bersumpah di mahkamah. Saksi-saksi ini hendaklah mengangkat sumpah sebelum memberi keterangan di mahkamah. Angkat sumpah tersebut menandakan bahawa saksi tersebut telah berjanji untuk berkata benar sewaktu memberikan keterangan di mahkamah. Kebenaran akan memastikan jatuhnya hukuman terhadap yang bersalah dan pembebasan yang tidak bersalah. Fungsi pegawai pendakwa siasatan dalaman. Asas utama kepada sesuatu siasatan dalaman yang adil adalah pihak majikan dan kaki tangan yang disiasat. Kedua-dua diberikan hak untuk mengemukakan bukti dan hujah. Lebih-lebih lagi kepada kaki tangan tersebut. Senarai fungsi pegawai pendakwa siasatan dalaman adalah: yang pertama, mengetahui fakta kes sepenuhnya, mengetahui peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan fakta kes. Yang ketiga, dapat mengaitkan fakta kes dengan undang-undang yang berkaitan. 4. Menyediakan pertuduhan berdasarkan kepada fakta kes dan undang-undang yang berkaitan. 5. Menulis minit, ulasan dan cadangan dalam kertas siasatan dengan jelas, tepat dan terperinci. Sedia kes secara rapi, peka kepada otoriti undang-undang yang ulung dan terkini. Dan yang terakhir, berbincang dengan PUU dan TPR jika terdapat sebarang kemusykilan. Kesimpulannya ialah suatu siasatan dalaman itu haruslah dilakukan dahulu jika timbul apa-apa pertuduhan yang berkait dengan salah laku pekerja yang telah melanggar kontrak perjanjian. Namun, begitu setiap prosedur dalam menjalankan siasatan dalaman haruslah adil dan saksama, sama ada bagi pihak majikan maupun pekerja atau tertuduh. Setiap pengumpulan bukti-bukti atas pertuduhan salah laku haruslah lengkap dan mempunyai fakta yang sahih bagi membolehkan satu siasatan dalaman itu boleh dijalankan atau diadakan dengan sempurna. Siasatan dalaman juga adalah salah satu elemen dalam hubungan industri yang wujud bagi membela nasib dan justru akan mengharmonikan lagi hubungan industri di Malaysia. Seterusnya, mengikut kes di atas dan setelah menimbang semua keterangan yang ada termasuk keterangan lisan dan keterangan dokumentari juga meneliti kes-kes yang dirujuk serta mengambil kira Seksyen 30 dalam kurungan 5 Akta Perhubungan Perusahaan 1967, mahkamah ini atas pertimbangan kebarangkalian memutuskan bahawa pihak yang menuntut telah dibuang kerja dengan alasan yang adil dan sebab yang sah. Dengan itu, mahkamah ini menolak tuntutan pihak yang menuntut.